Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, so pagi ni saya ada satu misi penting sebenarnya. Okay, kita ada satu mission. Tapi sebelum tu saya nak berikan you all semua sarapan pagi ni. Okay, saya macam biasa, tugas saya adalah membantu you all semua, membantu anda, sahabat-sahabat saya. Untuk pagi-pagi ni kita kena ada sarapan dulu. Okay, so ramai juga tanya saya kan, Tuan Najib, macam mana saya nak high energy, macam mana saya nak, orang kata, bersemangat. Kadang-kadang dalam satu hari tu saya rasa 18 kali lah saya rasa down. Ada ke ada macam tu? Sebelum saya nak beritahu solution, sebelum saya nak share apa yang saya nak share pagi ni, saya suka kalau you all bagi tahu dululah apa cabaran dia. Kan, what happened to you? What happened to us? Kita lebih kurang sama je. Tak adalah nak kata saya ni ajaib. Tidak. Okay, saya pun sama. Ada waktu yang kita down, kita down. Ada waktu yang kita semangat, kita semangat. Saya dah lalu macam-macam. Saya dah lalu pengalaman yang malam ni semangat ni, pagi besok try nak buat, alamak, tiba-tiba rasa macam nak meninggal. Rasa macam lemah. Rasa macam tak boleh buat. Rasa macam semua orang tak nak beli aku punya barang. Apa barang? Ada ke ada? Okay, ataupun kadang-kadang pagi semangat ni, pagi semangat, tiba waktu tengah hari lepas makan, dia slow down balik. Dia punya graf tu, dia dah naik macam ni, sap, dia turun. Alamak, ada ke ada macam tu? Cepat saya nak tengok berapa ramai yang nak saya belanja dia. Pagi ini sesi sarapan minda momentum. Sebelum saya nak ke office pagi ni, kita ada misi penting untuk nak membantu peniaga. InsyaAllah kita ada benda-benda yang sangat penting untuk saya tahu ramai orang yang mungkin tak faham pattern lepas COVID ni, pattern selepas pandemik, macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat sales. Kita nampak orang macam sindrom raya, sindrom kenduri kahwin. Betul ke betul? Cuba nak beritahu saya apa simptom atau sindrom yang sedang berlaku sekarang. Ada ke ada anda rasa macam tu? Okay, cepat saya nak tengok berapa ramai yang dah sedia. Please tolong like kat situ, belanja love. Okay, komen, tag kawan-kawan. Thank you kepada yang dah tag kawan-kawan dia kat situ. Terima kasih juga yang dah tekan butang share. Thank you very much. Mudah-mudahan kita berdoa pagi ni sarapan minda momentum kita ni mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Boleh? Okey, so saya nak sharekan bagaimana kita mulakan hari kita dengan high energy akan menentukan apa yang kita akan capai hari tu. Boleh faham tak faham ni? Okey? Sebab dia macam ni. Dan bagaimana energy ni juga, insya-Allah, dengan keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana energi ni menentukan sama ada sale kita tu tinggi atau rendah. And bagaimana nak kontrol energi. Ramai orang yang mungkin cakap, tapi saya tak boleh kontrol lah. Tadi baru kejap lepas subuh tadi macam high, tiba-tiba lepas subuh ni alamak dia low balik. So saya cuba explain, saya cuba bantu bagaimana you all boleh meningkatkan energi tu. Boleh ke boleh? Siapa kat sini dah setuju? Siapa ready? Okay, so macam ni. Bagaimana tahap energi kita, itu insya-Allah akan menentukan tahap pendapatan kita, tahap kita punya sales. Okay, itu satu benda yang saya kira satu benda yang sangat penting. You faham tak benda tu? Okay, that's why sangat penting untuk setiap hari, setiap pagi kita kena berada pada high energy. Okay, kita kena berada pada tahap yang energi yang tinggi. Okay, sebab bila kita bercakap dengan customer, bila kita bercakap dengan pelanggan dalam keadaan yang energi kita rendah, itu akan menyebabkan kita akan berada, pelanggan pun akan rasa kita ni lemau. Pelanggan pun akan rasa tak yakin. Bayangkan kalau pagi-pagi ada customer contact kita, okay, walaupun bukan secara call, okay, walaupun bukan secara dia call. Yelah, biasa kalau kita call kan mungkin kita dapat dengar suara. Hello, Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Baik.
Saya nak tanya pasal tudung. Tudung yang mana satu? Dia dengar pun macam nak meninggal. Macam mana? You faham tak benda tu? Faham tak the situation? So energi yang kita ada tu sebenarnya menentukan kita punya keyakinan pelanggan pada kita tau. Even walaupun kita bukanlah bercakap melalui call, mungkin hanya message, tapi message pun sometimes and most of the time pelanggan boleh rasa kita ni ada energi ataupun tidak. Serius. Betul tak? Kita kadang-kadang ada pada satu level yang kadang-kadang kita message dengan mak kita pun, mak kita macam boleh perasan, kau demam kau batuk kau sesama kau tengah macam, kau macam tengah down je. Walaupun kita hanya bermesej. Siapa pernah ada rasa? Siapa yang pernah ada situasi yang macam tu? Tapi cuba check balik hari-hari kita. Cuba check periksa balik semula. Ada tak pada level yang kita berada pada peak state ataupun high energy, kita nampak macam hari tu apa saja yang kita buat tu berjalan lancar. Whatever yang kita buat sales ke, buat FB live ke, buat phone call ke, even bawa kereta ni pun, contoh bawa kereta, semua adalah traffic light kalau kita lalu kat sempang tu hijau. Tapi kan ada waktu yang kita berada pada tahap point ataupun level low energy, semua lampu pun jadi merah. Kadang-kadang yang lagi malang apa tau? Kasut kiri lain, kanan lain sebab kau kelang kabut. Saya pernah juga. Saya pernah pergi ke satu pasar raya tu. Sampai sana memang kelang kabut. Kita rasa macam ya Allah, nak cepat, nak kena rushing. Tiba-tiba sampai kat mall tu, baru saya perasan kasut kiri lain, kanan lain. Nasib baiklah orang tak perasan. Kalau orang perasan, saya akan cakap trend baru, tak nak follow ke? Mana sekarang orang tak pakai kasut sama, orang pakai lain. Tu namanya nak cover line. Okay. So saya tahu ramai orang yang kadang-kadang adalah dia struggle. Yelah betul, faham. Ramai yang faham. Ramai yang saya tahu yang you all jelas, okay, betul nak high energy. Tapi soalan dia ramai tanya, macam mana? Macam mana nak high energy tu? Macam mana? Saya nak tahu. Kalau siapa nak tahu, cuba komen dulu kat situ, cerita. Okay, orang yang berjaya ni adalah orang yang kalau dia tak tahu, kalau dia tidak faham, dia akan minta explanation. Dia tak akan buat-buat tahu. Okay. Tapi kalau orang yang ego busted, aku tahu semua ni, alah tak payah dengar lah dia cakap, aku dah tahu dah semua benda. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, you all semua, okay, tahu saja tapi tak buat, tak ada guna mah. Okay. Nak berjaya dalam hidup, nak berjaya apatah lagi dalam bisnes, kita bukan sekadar kena tahu, kita kena buat dia. You faham ke? Faham ni? Okay. So bagaimana nak kekalkan high energy tu? Ada waktu yang kita rasa down, ada waktu yang kita rasa macam aku dah buat semua. Kadang-kadang ada orang mesej ataupun kadang dia tanya saya dalam kelas, Tuan Haji, saya dah buat semua benda, tapi kenapa satu sale pun tak masuk? Itu satu hal lah dia tanya. Kadang-kadang bila saya tanya balik, apa yang you dah buat? Tak ada apa. Rasa macam aku rasa nak tampar pun ada, tapi tak apalah, kita tampar dia secara digital. Sekarang digital kan, tampar pun kena digital jugalah. Biar dia dapat rasakan tamparan tu nanti. Okay. So sometimes ada yang macam tu. So ada yang tanya saya, okay, nombor satu saya nak cakap, okay, sometimes macam ni tau. Kesilapan ini saya juga dulu. Saya pun pernah melalui saat yang kadang-kadang ada hari tu yang saya panggil dah hari bodoh tau. Hari bodoh ni macam kau tak tahu nak buat apa. Kau rasa kau macam bodoh hari tu. Kau tiba-tiba rasa macam kau pun tak tahu kenapa kau buat bisnes. Adakah ada accident? Secara teraccident kau terbuat bisnes tu, ataupun kau rasa macam dah tak ada direction dah. Kalau tanya nak sale berapa pun tak tahu, nak jual berapa banyak pun tak tahu. Semua tak tahu. Kan ada kan hari bodoh tu kan. Okay. So saya faham benda tu. Saya pun pernah melalui. Okay. So the first thing yang saya buat, yang saya finding saya pada ketika saat tu, nombor satu adalah sama ada kita tidak ada matlamat. Nombor satu kita tidak ada matlamat, kita tidak, kalau kita dah pernah capai sesuatu, kita tak besarkan matlamat tu. So senang cerita, saya shortkan poin yang pertama, ada matlamat dan besarkan matlamat. Sometimes kadang-kadang ada orang yang dia dah capai mungkin 10,000,
So bila dia dah capai, dia macam confident. Okay, tak apa, bulan depan busuk-busuk pun aku capai 10,000. Okay, so dia mula convert. Dengan sini wahai peniaga-peniaga, usahawan, or agent ke, dropship, saya tak kisahlah apa pun, asalkan korang adalah mencari sasaran sama, iaitu customer. Okay, tidak membesarkan matlamat atau tidak ada matlamat ataupun berada pada comfort zone adalah pembunuh seorang peniaga. Dengan sini, bukan pesaing, bukan kompetitor yang bunuh kita. Kebiasaannya, diri sendiri yang membunuh semangat diri sendiri, bukan orang lain. Tak adanya lah pesaing kita datang depan kita tepuk, "Yeay, kau down. Yeay, kau tak boleh buat." Tak ada. Kau jangan gebang kat situ, okay? Yang biasanya yang mendendangkan lagu sedih, main biola sendiri buat. Saya pun sama. Kau orang lain pun. You faham ke faham ni? Itu yang selalunya berlaku. Faham ke faham? Okay. So, adakah matlamat? Tengok, tampal. Okay, kalau contoh nak dapatkan sale, tulis the numbers tu besar-besar. Serius. Baru ni apa yang tim saya buat, yang saya amaze adalah, dia tulis apa matlamat yang kita nak capai bulan ni dan tahun depan, dan dia tunjukkan kepada semua, termasuk pada kerani ke, termasuk pada kita punya cleaner, termasuk pada kita punya tekan kebun pun tahu matlamat momentum nak capai berapa. That's the way bagaimana kita nak build up kita punya energy. Kalau boleh nak gebang satu dunia, bagi tahu apa matlamat dia. Sebab bila ada orang lain yang tahu apa yang kita nak capai, kita tak boleh nak mengelak. Tapi kalau contohlah macam kita nak, katalah nak diet lah, contoh kita je yang tahu. Okay, aku nak diet, nak turunkan 3 kilo. Kita seorang je tahu. Sedangkan orang lain tak tahu. Ada waktu yang tak apalah, makanlah nasi lemak sebungkus je malam ni. Bukannya orang tahu aku nak turunkan berat badan tu berapa. Dia tak tahu pun. Kan? Menyebabkan kita tidak ada push factor. Anytime bila kita down, tak ada siapa tahu pun what happened. Dan orang pun tidak tahu apa nak capai. That's why bila saya melihat kan, orang-orang berjaya macam Bill Gates ke, Mark Zuckerberg, macam Elon Musk, ataupun Warren Buffett, ataupun macam siapa tu, Amazon punya Jeff Bezos. Diorang ni selalu akan gebang satu dunia, apa yang dia buat, apa yang dia nak capai. Contoh macam baru ni, kalau kita tengok yang bawa pelancongan ke angkasa kan, Sir Richard Branson, kan. So dia gebang satu dunia dah bertahun-tahun. Aku akan buat satu spaceship untuk melancong ke angkasa. Dia gebang, dia bagi tahu satu dunia. Dan itu berikan dia tekanan dan berikan dia semangat. Sebab orang akan tanya dia, Richard, mana kau punya kapal terbang? Kau kata dahsyat sangat. Mana? Kan, dia bagi tahu satu dunia. Okay, kita bukanlah nak bagi satu dunia. Yalah, kau nak capai, mungkin kita baru nak capai matlamat yang level kita. At least orang sekeliling tahu, pasangan kita tahu, kita punya adik-beradik mungkin, kita punya team kena tahulah dia. At least dia memberikan kita push factor. You faham ke faham? Okay, so nombor 1 tadi, ada matlamat dan juga besarkan matlamat tu. Okay, jangan selesa dengan apa level yang dah capai. Always pergi ke satu level ke depan. Faham ke ni guys? Okay, nombor 2 adalah lihat balik kita punya keramat hidup, ataupun kita orang yang kita sayang. Contoh, ataupun kita panggil Big Y, mak ayah kita, kan, mak ayah mertua kita, pasangan kita, anak-anak. Tengok balik, check balik, mak kita dah pergi haji ke belum? Dia dah pergi umrah ke belum? Mak ayah mertua dah pergi haji umrah ke belum? Kalau belum, jadikan nak hantar mereka melaksanakan rukun Islam kelima ni sebagai matlamat terbesar kita dalam bisnes. Kalau tak, siapa lagi? Bila nak open kelas, Muhammad Suhairi, nampaknya kita tak buka kelas dulu kan. Kita bagi korang beraya dulu. Kita bagi you all qada raya, pergi balik kampung, pergi melawat Big Y dulu. Pergi balik kampung melawat, minta restu, minta doa. InsyaAllah by end of this month, of the middle November ni, kita launching kelas untuk Disember. Buat sementara waktu ni, kita sengaja bagi korang bercuti dulu.
Pergi melawat mak ayah kampung, pergi melawat saudara mara ke, bersilaturahim. Kemudian balik semula, kita nak bina semula bisnes kita. Pasca pandemik ni, insyaAllah, sebab kita berada pada era endemik. So faham kan nombor 2 tadi? Tengok keramat hidup PY, sama juga tampal setengah manusia dengan melihat gambar, visual, apa dia nak capai. Itu bagi dia semangat. Itu jadi macam fire. Itu menjadi macam macam api kepada seseorang. Bila melihat, alamak banyak lagi dah babe, duit belanja pun aku bagi bawa berapa ringgit. Ada mungkin hutang yang kita pernah pinjam dia orang, mak ayah kita, mak ayah mertua kita pun mungkin kita tak settle lagi. So ada banyak benda yang terlalu banyak yang kita nak kena buat, yang kita perlu kerjakan. Betul tuan-tuan? Betul tak you all? Korang dengar tak benda ni? Yang ketiga, siapa nak tahu yang ketiga? Yang ketiga, macam mana nak naikkan semangat kita? Siapa nak tahu? Nombor 3 saya nak cakap. Nombor 3, tapi dia sebenarnya menjadi perkara yang paling utama sebenarnya. Connect to the source, iaitu connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah kita kadang-kadang kita rasa macam, kenapa aku down? Tapi kita cuba check balik. Kau bangun pukul berapa? Kau bangun dan berdoa pada pukul berapa? Adakah engkau hanya berdoa kepada dia bila kau dalam keadaan susah? Ketika kau senang, kau kurang berdoa, kau kurang solat sunat, kau kurang bersujud kepada dia, ataupun kau tinggalkan benda yang wajib, amalan, solat fardu. Mungkin kita tak solat pun 5 waktu, tapi kita minta macam-macam kat dia, sedangkan kita tidak solat, sedangkan kita meninggalkan segala apa yang disuruh, yang diperintahkan olehnya. So macam mana kita nak naik? Macam mana kita nak maintain kita punya energy kalau dalam keadaan yang kita tidak connect kepada source yang memberikan kita energy, yang memberikan kita semangat, yang dialah maha berkuasa, dialah yang maha kaya? Adakah kita berwirid? Adakah kita memuji kekasihnya, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita berselawat? Benda-benda ni insya-Allah, you all, korang semua, benda-benda ni insya-Allah akan bantu kita. Hanya dia sahaja yang mampu menggerakkan hati manusia. Dialah maha berkuasa, dialah yang menggerakkan hati pelanggan, sama ada nak beli ataupun tidak dengan kita. You faham atau faham tu? So saya ada hal urusan lain, apa-apa benda, pengumuman yang kita nak buat, apa kelas kita nak bagi. Sebenarnya kita nak empower women lepas ni. Kita nak membantu. Kita dapati ramai sangat wanita yang menjadi agent, menjadi dropship, menjadi stockist. Sometimes tidak ada guide. Dia tidak ada guidance, dia tidak di-guide, dia tidak dibimbing untuk nak buat marketing online yang sekarang adalah menjadi trending. So apa kata saya nak mengajak you all semua, terutamanya agent-agent wanita yang berniaga, dan dia adalah committed nak naikkan dia punya sales. Dia nak tolong suami, dia nak tolong keluarga, dia nak tolong anak-anak, ataupun dia even nak menjadi wanita yang berdikari. You all boleh join dulu grup Telegram kita, parking dulu kat sana. Elok-elok kita akan hantar announcement, kita akan beritahu apa yang you all kena buat di dalam grup Telegram najib.com, insya-Allah. Pergi ke telegramnajib.com. InsyaAllah kita sama-sama empower. Kita pun ada bacaan Ratib Al-Atas setiap 6.30 pagi di dalam grup tu, sebab kita nak anda connect to the source. Kita berwirid, kita berselawat, kita orang kata beristighfar setiap pagi untuk build up kita punya energy, tuan-tuan. High energy insya-Allah menentukan kita punya pendapatan hari tu berapa banyak yang kita dapat. Boleh? Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya pagi ni ada, orang kata, something kena buat bersama dengan my lovely wife. Hi, morning. Kita ada urusan penting, jadi kita kena ciao dulu. Bye-bye. Belanja sikit.